Al-Fadil, Ketua Pengarah IKIM, Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri Abu Zarim, Imam Besar Masjid Sri Sendayan, Tuan Haji Mahathir Syahrudin, Pengurus Besar Radio IKIM, Encik Muzaffar Abdul Rahim, Naib Pengerusi Naurah Care Malaysia, Al-Fadil Ustaz Zoramli Muhammad Razali, rakan-rakan penyampai Radio IKIM, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan nikmat yang diberikan pada hari ini dapat kita berkumpul di masjid yang serba indah, Masjid Sri Sendayan ini, untuk kita raikan satu majlis malam munajat sempena ulang tahun ke-22 Radio IKIM. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi meneruskan acara, sukacita saya mempersilakan Tuan Haji Muhammad Sufian Amrin bagi memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Karim wa alihi wa ashabihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal mujahidina wal mujahidat wal muallimina wal muallimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Fattah, Ya Alim, jadikanlah majlis ini penuh keberkatan. Himpunan kami pada malam ini dihimpunkan dalam rahmat dan kasih sayang-Mu, Ya Allah. Majlis di bawah kerjasama Institut Kefahaman Islam Malaysia, Naurah Care Malaysia dan juga Masjid Sri Sendayan. Dan berkatilah juga kehidupan hadirin dan hadirat yang bersama dalam majlis ini, Ya Allah. Dan Ya Allah, kemudian jadikanlah perpisahan kami nanti perpisahan yang dijauhkan daripada dosa dan noda, dan juga diampunkan dosa-dosa kami serta dijauhkan kami daripada segala maksiat. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa hajatana wa amalana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat sahabat saya, rakan penyampai Tuan Haji Mat Sufian Amrin atas pimpinan doa itu tadi. Semoga majlis yang kita rencanakan berjalan lancar hingga ke hujungnya dalam redha Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, majlis pada malam ini untuk kita meraikan ulang tahun ke-22 Radio IKIM, dan kita bawakan juga perkongsian ilmu tausiah seketika nanti yang akan disampaikan oleh Fadil Ustaz Zoramli Muhammad Razali dan juga rakan-rakan kita dari Al-Maqari dan juga sahabat saya Syafiq Saleh. Bagi meneruskan pertemuan kita pada malam ini, majlis mempersilakan tuan rumah kita, terima kasih Ustaz, Masjid Sri Sendayan ini menjadi saksi untuk sama-sama kita jayakan majlis kita pada malam ini. Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazri Abu Zarim, Imam Besar Masjid Sri Sendayan, untuk menyampaikan ucapan haluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih sahabat saya selaku pengacara majlis pada malam yang penuh barakah ini. Yang berbahagia lagi yang kita kasihi Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti,
pengurusi Institut Kefahaman Islam Malaysia, selamat datang Tok. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, Ketua Pengarah IKIM, selamat datang. Yang berusaha Encik Muzaffar bin Abdul Rahim, Timbalan Pengurusi Naurah Care. Yang berusaha Tuan Haji Mahathir bin Syahruddin, Pengurus Besar Radio IKIM. Yang kita kasihi, yang kita muliakan Tuan Guru Al-Fadil Ustaz Zuramli, yang mungkin tidak asing lagi lah untuk kita semua pada malam ini. Tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, anak-anak, mudah-mudahan kita senantiasa di dalam payungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya marilah kita panjatkan, kita rafakkan rasa puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas segala rimpahan, kurniaan, nikmatnya kepada kita. Kalau nak dihitungkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan seandainya kamu menghitung akan segala nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, nescaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Membayangkan di sana, menggambarkan di sana, mengkhabarkan di sana kepada kita bahawa betapa besar dan banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada kita. Maka tidak ada cara yang lain melainkan nikmat ini seharusnya kita syukuri. Menjadikan setiap nikmat itu, menjadikan kita ini adalah insan-insan, manusia-manusia yang lebih dekat hatinya, lebih dekat dirinya pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menjadikan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semakin jauh kita daripada rahmat dan hidayahnya. Tidak berniat untuk mengambil slot yang diberikan kepada Al-Fadil Ustaz Zul Ramli. Tetapi kesempatan ini saya selaku Imam Besar mewakili pengurusi Masjid Seri Sendayan mengalu-alukan kedatangan terutamanya pihak Institut Kefahaman Islam Malaysia, Naurah Care, dan para hadirin ke Masjid Seri Sendayan bagi meraihkan sambutan ulang tahun yang ke-22 Radio IKIM. Ya. Terima kasih di atas penubuhan Radio IKIM yang telah memberi informasi, maklumat, ilmu. Kadang-kadang tuan-tuan, kita buka Radio IKIM ni, kita nak kutip tu, tak tahu nak kutip apa. Banyak sangat informasi, banyak sangat ilmu. Kejap-kejap cakap Arab, kejap-kejap dia cakap orang putih pula, kejap-kejap dia cakap Melayu. Banyak tuan-tuan, terlampau padat ataupun banyak informasi yang sangat-sangat bermanfaat, di samping panel-panel yang diambil untuk menyampaikan pengisian dalam radio tersebut merupakan insan-insan yang hebat. Jadi teruskan mendengar, teruskan bersama dengan IKIM di mana kita berada, kerana banyak sangat manfaatnya yang kita dapat. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa yang nak saya sambung panjangkan lagi, cuma kita syukur di atas nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala ini, dan teruskanlah untuk kita sama-sama meraihkan, meramaikan majlis-majlis ilmu di mana sahaja berada. Terima kasih sekali lagi kepada pihak IKIM dan Naurah Care yang sudi memilih
Masjid Seri Sendayan sebagai lokasi tempat diadakan sambutan ulang tahun pada kali ini. Mudah-mudahan usaha yang baik ini dapat diteruskan pada masa-masa yang akan datang, dan saya selaku Imam Besar Masjid Seri Sendayan mohon ampunan maaf di atas segala kekurangan, kesilapan sepanjang penganjuran majlis ini. Dan saya akhiri aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Abu Zarim, Imam Besar Masjid Seri Sendayan, untuk ucapan haluan itu tadi. Tak ada apa yang kurang Ustaz. Masjid ini cantik, serba indah. Alhamdulillah, syukur kami dapat bersama-sama kita jayakan majlis pada malam ini. Dan seterusnya majlis mempersilakan yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Normanuti, Pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil hakim, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Yang saya muliakan Saudara Faiz selaku salah seorang pegawai penyiar di IKIM, sahabat saya yang berbahagia Profesor Madya, Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, Ketua Pengarah IKIM, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Abu Zarim, Imam Masjid Seri Sendayan Negeri Sembilan. Alhamdulillah, saya baru bertaaruf malam ini dengan beliau. Semoga kekal persahabatan ukhuwah Islamiyah insya-Allah. Yang saya muliakan Saudara Muzaffar Abdul Rahim, Timbalan Pengurusi Naurah Care Malaysia, juga saya baru bersilaturahim pada malam ini. Yang berusaha sahabat saya Tuan Haji Mahathir bin Shahruddin, Pengurus Besar Radio IKIM, orang terpenting dalam Radio IKIM, yang dikenali dengan tema Inspirasi Inforia IKIM, ya. Yang saya muliakan datuk-datuk, para alim ulama dan asatizah, penerbit-penerbit dan para penyampai Radio IKIM, ahli-ahli jawatankuasa masjid Seri Sendayan, rakan-rakan media, khususnya para hadirin tetamu Allah yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama merenung sejenak dalam suasana keheningan malam yang penuh barakah ini, merenungi nikmat dan rahmah yang telah Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Pada malam yang penuh barakah ini, marilah kita dengan rendah hati mengucapkan kata-kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita berkumpul di Masjid Seri Sendayan, rumah Allah yang suci ini, untuk berhimpun dalam kecintaan kepadanya. Saya pun bersyukur baru kali kedua dapat menziarahi masjid ini. Alhamdulillah. Ya. Para hadirin yang saya muliakan, pada tanggal 6 Julai 2001 merupakan satu tarikh penting buat kita semua umat Islam, kerana lahirnya sebuah stesen radio yang berkonsepkan Islami sepenuhnya. 22 tahun yang lalu, Radio IKIM dilancarkan dengan penuh iltizam dan hasrat yang amat besar untuk memberikan kefahaman Islam kepada masyarakat Islam dan bukan Islam di negara ini. IKIM ditubuhkan pada tahun 1992 oleh yang berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad. Alhamdulillah,
Tahun ini pada usia 22 tahun, Radio IKIM terus berusaha meningkatkan kefahaman Islam melalui pelbagai penerbitan rancangan radio yang meliputi pelbagai maudhu' bertujuan menyampaikan ilmu, maklumat, berita terkini dan hiburan yang berpandukan kepada nilai-nilai Islam. Dengan kematangan usia 22 tahun, Radio IKIM telah memantapkan rancangan-rancangan terbitan dengan memberi penekanan kepada penyertaan para ilmuwan Islam seperti para mufti, para asatizah, ahli-ahli akademik untuk mempersembahkan lebih banyak pentafsiran ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan juga hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasil pendekatan ini pada tahun 2023 ini, Radio IKIM telah berjaya meraih jumlah pendengarnya 1 juta lebih. Saya pun maaf tak dapat menyebut dengan angka yang tepat. Takut silap. Bukan orang matematik. Ya. Seminggu berdasarkan kaji selidik radio GFK siri 1 2023 dan menduduki tangga ke-6 dalam kalangan radio berbahasa Melayu di Malaysia. Alhamdulillah. Pada malam yang istimewa ini, kami berkumpul untuk merayakan ulang tahun ke-22 Radio IKIM. Sebuah perjuangan yang telah memancarkan sinar cahaya ilmu, kebijaksanaan ataupun al-hikmah dan keinsafan kepada seluruh lapisan masyarakat. Radio IKIM bukan sekadar satu sumber maklumat, tetapi ia telah menjadi teman setia umat Islam, meniti liku-liku kehidupan ini dengan penuh kesedaran akan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan. Ad-din wal-insan. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pasukan Radio IKIM yang tidak kenal lelah dalam menyampaikan dakwah dan ilmu yang bermanfaat kepada umat. Usaha gigih mereka dalam menghadirkan rancangan-rancangan yang memberi inspirasi, pendidikan dan hiburan telah memberikan impak yang besar terhadap masyarakat. Semoga segala usaha ini diterima sebagai amal jariah yang terus mengalirkan faedah. Malam munajat ini juga merupakan satu titik permulaan yang baru. Radio IKIM dan Masjid Sri Senayan yang sangat bersejarah ini bersama-sama menganjurkan acara ini bukan semata-mata untuk merayakan usia Radio IKIM, tetapi lebih daripada itu, ia merupakan satu panggilan kepada kita semua untuk menguatkan lagi komitmen kita terhadap agama, ilmu dan ukhuwah sesama umat sesuai dengan konsep Malaysia Madani. Sebelum saya akhiri, marilah kita bersama mendoakan agar Radio IKIM terus berkembang dan memberikan manfaat yang luas kepada umat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan usaha ini dan menjadikannya sebagai medium yang mencerahkan jiwa dan minda. Dan barangkali izinkan saya menambahkan sedikit sebagai satu prerogatif kepada pengurusi, saya dapat apa yang telah disediakan oleh pengurusan IKIM. Bagi saya untuk menyatakan bahawa pada malam ini adalah malam yang sangat maknawi kepada setiap seorang dari kita, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan kepada kita supaya melakukan proses tazkiyatun nafs, mudah-mudahan mendapat al-falah, kemenangan yang hakiki di akhirat nanti. Kita inginkan, kita mendambakan an-nafsul mutmainnah yang kembali kepada Allah dalam keadaan redha daripadanya. Dan mudah-mudahan kita akan menjadi hambanya yang saleh dan berada di syurga nanti, insya-Allah. Akhir kata, ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menganjurkan malam munajat sempena ulang tahun ke-22 Radio IKIM ini, khususnya kepada Masjid Sri Senayan selaku tuan rumah, khususnya kepada Tan Sri Rashid Hussein, Pertubuhan Misi Kemanusiaan Naurah Care Malaysia yang baru ditubuhkan pada tahun 2020 kalau tak silap saya, selaku pengurus acara, dan syarikat Nestle Malaysia atas sumbangan barangan. Semoga usaha kita ini semua diberkati dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan pada Yang Bahagia Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti, Pengerusi Institut Fahaman Islam Malaysia atas ucapan sebentar tadi. Ucapan untuk sempena ulang tahun radio, ulang tahun ke-22 Radio IKIM. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat kita, rakan-rakan pendengar muslim-muslimat hari ini yang terus menyokong segala usaha yang dijalankan di Radio IKIM dalam sama-sama kita menyebarkan kefahaman Islam. 102.7 sahabat-sahabat kita di Negeri Sembilan. Jelas Alhamdulillah. Okey, untuk acara seterusnya yang kita nanti-nantikan sama-sama untuk kita teruskan malam munajat kita pada malam ini. Untuk itu saya persilakan sahabat saya Syafiq Saleh selaku moderator majlis malam munajat pada malam ini, juga pentausiah kita Al-Fadhil Ustaz Ramli dan juga sahabat yang akan mengalunkan qasidah pada malam ini, kumpulan Al-Maqari, dipersilakan untuk berada di atas pentas untuk sama-sama kita menjayakan malam munajat sempena ulang tahun ke-22 Radio IKIM. Dipersilakan untuk mengambil tempat dan sekali lagi sahabat-sahabat saya boleh share dekat Facebook IKIM FM, dekat Facebook Masjid Sri Sendayan, dekat laman web rasmi TV IKIM www.tvikim.my. InsyaAllah nanti kalau nak tengok semula, nak bagi tahu jiran-jiran, ini antara program-program yang bermanfaat yang dapat kita jayakan. Untuk itu saya serahkan terus kepada sahabat saya Syafiq Saleh untuk acara malam munajat kita pada malam ini. Dipersilakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Yang depan dengar? Yang belakang dengar? Alhamdulillah. Yang kiri dengar? Kanan? Masya Allah. Terima kasih. Bismillah. Terima kasih DJ Faiz yang sama-sama turut membuka tirai pertemuan kita hari ini, yang juga membawakan pertemuan kita di sini hari ini menjadi satu sejarah juga buat Radio IKIM untuk kita membawakan pertemuan yang baik-baik dengan pengisiannya, Masya Allah. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur sangat-sangat sebab apa yang kita bawakan hari ini saya rasa begitu terharu, Masya Allah, dengan kehadiran daripada jemaah, hadirin hadirat, adik-adik tahfiz kita juga bersama dengan kita kan, di sekitar Negeri Sembilan mungkin yang hadir pada hari ini untuk sama-sama kita nak menjayakan berada dalam imarahnya Majlis Malam Munajat sempena ulang tahun penubuhan Radio IKIM ke-22 tahun. Masya Allah, terima kasih kita ucapkan kepada anda. Kalau nak sama-sama sebut je kan ramai-ramai tagline IKIM tu, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Boleh tak saya sebut IKIM sambung, boleh? IKIM, sekali lagi, IKIM. Bolehlah. Alhamdulillah. Selalu Kak Konti cakap sorang-sorang Faiz, pian kan. Saya sampai teruja tadi cakap ke Faiz, Faiz boleh tak panggil dia orang kat depan ni, dekat sikit kita. Tapi Alhamdulillah, tapi tak apa, sebab kita sama-sama nak masuk kamera juga nanti kan. Abang kameraman kita yang akan sama-sama posing dekat bahagian belakang tu, pankan kamera kita. Sama-sama juga kita boleh tonton ketika ini di laman web TV IKIM di www.tvikim.my, di Facebook TV IKIM, okey, juga di Facebook IKIM FM,
Tak lupa juga di TikTok Radio IKIM, YouTube Radio IKIM, yang mana malam ini kita pancarkan dari Masjid Sri Sendayan untuk kita bawakan pertemuan kita menerusi majlis yang penuh manfaat ini, insyaAllah. Okay? Kita harapkan daripada pertemuan kita ini ramai yang tengah fokus, yang tengah nak ambil lagi intipati pengisian dari tetamu-tetamu kita. Dan saya ni hanya membuka bicara, kita nak dengarkan perkongsian yang lebih banyak, yang lebih utama dari pentausiah kita, juga bersama-sama dengan alunan-alunan yang hebat untuk mendidik hati jiwa kita daripada abang-abang yang dinamakan apa? Makhari. Kan? Juga pentausiah kita iaitu Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali yang bersama dengan kita pada malam ini, insyaAllah. Okay? Kalau dah bersedia, sama-sama jom kita nak membawakan pertemuan ini. Sebabnya saya rasa bukan saya saja berada di sini, tetapi ramai lagi rakan-rakan kita. Sebab saya hari ini kalau duduk di sini begitu teruja sekali dengan kehadiran tetamu-tetamu yang ramai ada dekat sini. Inilah dia sebenarnya, dari pendengar kepada pendengar. Kan? Kalau Radio IKIM ini tanpa anda, maka saya rasa tak jadilah Radio IKIM. Masya Allah, kan? Ramai ibu-ibu ayah-ayah kita yang memang mendengar Radio IKIM ni. Ada tak yang datang daripada luar negeri 9? Boleh tak nak angkat tangan sikit nak tengok? Luar negeri 9, Selangor kata ada tadi, Tuan Haji Haruk. Datang dari Selangor. Dari Selangor ada dari KL. Masya Allah, kan? Inilah dia sebenarnya yang kita rasa ukhuwah itu yang boleh kita hidupkan lagi dengan adanya mesej-mesej info yang baik-baik pada malam ini. Baik, jom kita nak bersama-sama dengan tausiah dari Al-Fadhil Ustaz Zuramli. Siapa tak kenal, beliau merupakan juga salah seorang yang memberikan pengisian dalam Radio IKIM menerusi rancangan Usrah Nurani yang diterbitkan oleh DJ Datin Mona Jasman, yang selalu para pendengar mendengar suara beliau, mendengar pengisian daripada rakan-rakan Usrah. Dan hari ini alhamdulillah salah satu segmen ini juga kita bawakan di sini untuk kita bawakan ukhuwah kita di sini untuk erat-eratkan lagi atas dasar dakwahnya dari Radio IKIM yang menyebarluaskan info. Jom kita nak bersama-sama tausiah kita yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya ni Ustaz, bila duduk sebelah Ustaz, saya bau-bau macam dari Mekah lah Ustaz. Allahu Akbar. Ustaz Zuramli baru saja tiba dari Mekah Ustaz, ambil berkat sama-sama kita dekat sini. Jadi sampai je Ustaz kat sini, terus teringat Masjid Sri Sendayan kan Ustaz, bersama dengan jemaah-jemaah kita. Jadi jom Ustaz, kita nak buka sedikit mukadimah Ustaz pada kali ini, pertemuan kita ini. Mungkin ala-ala kita bawakan sembang santai rehat kita ni seperti usrah kita juga kan, sembang ukhuwah kita Ustaz. Dan tapi kalau laluan kita pada malam ni Ustaz, saya rasa tak lengkap kalau saya tak berikan juga macam tajuk lah, tema lah Ustaz. Tema kita malam ni, jom kita nak cerita tentang segalanya bermula dengan cinta. Masya Allah Ustaz. Kita ni kan Ustaz, kalau suka pada kereta kenderaan, kita cinta kan. Suka kenderaan kita ni macam-macam kan. Kita nak make up lah, tukar sport rim lah Ustaz kan. Itu kereta, benda kan. Apatah lagi kalau kita cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, cinta kepada negara, cinta kepada agama kita Ustaz. Lebih lagi lah kita nak dekat, rapat, erat dan kita mengenal itu tanpa henti sampai bila-bila. Ustaz, jom kita nak mulakan sedikit mukadimah Ustaz dalam tajuk ini. Segalanya bermula dengan cinta. Silakan Ustaz. Baik, Allahu Akbar. Terima kasih. Sama Ustaz. DJ Syafiq. Ya. Baik kita yang bersama, Datuk Ngurusi, Prof yang bersama, Al-Fadhil, Tuan Imam Besar Masjid, juga Masya Allah yang bersama dengan kita daripada Naurah. Syafiq, Selesai. rasa macam sebelum manusia ni bercakap, Betul. dan kalam manusia ini kadang-kadang bercampur dengan kepentingan hawa nafsu. Ya. Apa kata kita dah ada apa? Makari. Makari ya. Baik. Kalau kita mulakan dengan alunan bacaan Al-Quran, supaya saya terutamanya dan kita semua dapat menjadikan alas apa yang kita nak faham
dalam perbincangan kita. Apa tajuk tadi Syafiq? Segalanya bermula dengan cinta. Segalanya bermula dengan cinta, tetapi kita mulakan dengan kita buka hati kita dan minta kepada Allah, wahai Allah, tolonglah. Kadang-kadang kan kita ni dengar Quran tetapi tak bergetar dalam hati. Allah. Sampai saya selalu cakap pada hati sendiri, wahai Allah, boleh tak pinjamkan pada saya telinga Sayyidina Abu Bakar? Boleh tak saya pinjamkan mata Sayyidina Omar? Boleh tak saya pinjam hati para sahabat? Sebab tak sama kita dengar ayat Quran, sahabat dengar ayat Quran, mereka dengar, mereka menangis, mereka berubah. Kita dengar, kita anggap sebagai halwa telinga. Kita melihat, tetapi kita tak nampak daripada hati kita. Jadi marilah insya-Allah di atas kesedaran itu kita minta, bukan seorang qari ni, jamak ada ni. Jadi insya-Allah mulakan dengan satu bacaan ayat Quran. Silakan. Ustaz. Allah, bismillah. Allahumma salli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah. الرحمن علم القرآن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. صدق الله العظيم. Allah. Masya Allah Ustaz. Kita buka dengan penuh hikmahnya. Ayat suci Al-Quran ini, kalau kita buka, inilah dia sebenarnya kekuatan kita Ustaz kan. Tanpa Quran
kita rasa tak lengkap hidup kita dengan Al-Quran, itulah kita mula sewaktu awal pagi, sebelum subuh, waktu subuh, sehinggalah waktu rehat kita, sehinggalah waktu petang, setiap kali waktu solat itu juga, sehinggalah ke malam hari, kita membawakan berkatnya Quran itu yang akan sama-sama untuk membimbing kita insya-Allah. Ustaz, jom kita nak bukakan Ustaz dengan berkatnya Quran ini Ustaz. Kita akan teruskan lagi bincang-bincang kita Ustaz berkaitan dengan nak kenal segalanya bermula dengan cinta Ustaz. Silakan Ustaz. Bila para qari tadi menyebut satu nama yang Allah minta nama itu dikenali. Allah begitu banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah nak kita lebih kenal Allah dengan satu nama yang tadi disebutkan. Dan alangkah indah kalau ada DJ Datin Mona, kalau cakap ni lagi sedap Syafiq. Oh, itulah dia panggil saya pun Syafiq Soleh. Allahu akbar. Ada kat ujung tu. DJ Mona ada. Ada. Yang mungkin orang Senayan nak dengar, itulah di ujung sana. Datin DJ Mona Allah nak kita kenal Allah dengan nama Allah dan sifat Allah Ar-Rahman. Saya teringat satu syair yang menyatakan bahawa man arada mu'nisan fallahu yakfi wa man arada hujjatan fal qur'anu yakfi wa man arada al-ghina fal qana'atu takfi wa man arada wa'idan fal mautu yakfi wa man lam yakfihi min kulli hadha fan naru takfi. Apabila sesiapa yang ingin sesuatu yang boleh menenangkan hati, dan saya yakin bila tadi chairman kita Datuk Dr. buka bahawa 22 tahun dalam era kematangan IKIM dan seluruh Prof sendiri Masya Allah datang, Ustaz Muhadir dan semua tim, sebenarnya tak lain dan tak bukan adalah untuk supaya hati-hati kita ini seperti dalam syair tu kata, barang siapa yang nakkan sesuatu yang boleh menenangkan. Syafiq, hari ini orang keluar nak healing sampai pagi katanya. Tetapi manusia lupa barang siapa nak tenang, Allah cukup untuk dia. Barang siapa hendakkan hujjah, Al-Quran cukup untuk dia. Barang siapa yang inginkan dia menjadi kaya raya, sifat qanaah cukup untuk dia. Siapa yang sepanjang masa dia nak ada seorang yang sentiasa nasihati dia, beri ingat pada dia, buat usrah pada dia, buat tazkirah pada dia tanpa henti, kematian cukup untuknya. Dan barang siapa yang 4 perkara ini masih belum cukup untuknya, nerakalah cukup untuknya. Sebab itu semua yang saya kasih sekalian, dalam kita ni Syafiq pada tahun ini dah 22 tahun IKIM bersama di atas bumi Allah ini, dan kita yakin tidak lain dan tidak bukan. Dan malam ni saya sangat rasa bersyukur yang datang di masjid ini tadi Al-Fadhil Ustaz Tuan Imam kita Masya Allah alu-alukan selari dengan nikmat, ucapan tentang nikmat, dimulakan dengan nikmat, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat agama. Tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat agama. Dan dalam keadaan kita cerita agama, apakah benda yang mesti ada dalam hidup beragama seseorang manusia? Jawapannya tidak lain dan tidak bukan adalah kasih sayang. Tidak mungkin seorang tu beragama tapi seorang pembenci. Tak mungkin seorang beragama dia beramal ana mutadayyinin al-multalzimin, tetapi dia seorang yang dendam kasumatnya begitu besar dalam hatinya.
Sebab orang yang berkasih sayang, dan inilah insya-Allah dalam malam ni kita akan sama-sama, bukan saya nak berbincang sebab tajuk kita pun bermunajat. Ulama menuliskan ada 6 rukun bagi sesuatu benda supaya diangkat menjadi munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagai sedikit mukaddimah sebelum kita berbincang, berqasidah, mendengar Al-Quran, munajat artinya adalah Syafiq. Ya, mohon kan kita munajat itu lekat hati kita, dan Syafiq, itulah juga munajat tu artinya adalah ya, berbisik. Allah. Sebab seorang bila dikata bermunajat, maknanya dia sedang berbisik dengan Allah. Allah. Kenapa berbisik? Berkata-kata. Ya, saya tak boleh bisik dengan DJ Sufian, DJ Pian, sorry. Sebab apa? Allah. Sebab jauh. Jauh. Muslim. Saya hanya boleh berbisik dengan orang yang sangat dekat dengan Allah. saya. Wakil-wakil. Sebab itulah apabila Aikim Allah. menjadikan malam ni malam munajat, Allah. sebenarnya kita sedang rasa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah sebelum kita bincang lagi, kedekatan dengan Allah hanya akan jadi pada orang yang ikhlas semata-mata kerana Allah. Maka tolonglah kami ya Allah untuk sama-sama kita ikhlaskan hati kita dalam munajat. Dan saya yakin seramai ini insan-insan saleh dan salihah yang datang bersama bermunajat dan berdoa, insya-Allah 22 tahun, 23 ke atas, insya-Allah akan Hakim akan lebih bersemangat, Hakim akan lebih hebat untuk kita menyampaikan agama ini, agar setiap orang merasai agama ini adalah datangnya bukan daripada manusia tetapi daripada Ar-Rahman. Amin, masya-Allah. Itu dia kan Ustaz. Kalau kita bermunajat itu, Ustaz cakap kat saya berbisik-bisik, ya kan abang apa ke nasi kandang ke, nak bisik abang mai apa nak masak lomak cili api. Kan. Orang Penang dia nak juga masak apa nasi kandang. Negeri Sembilan, Fik. Itulah kan. Kalau ada makari, saya kari je lah Ustaz. Ada apa Ustaz? Boleh kari je lah kan. Allahu Akbar. Itu dia kan. Munajat, berbisik-bisik. Saya teringat satu bila kata berbisik-bisik itu, saya teringat apa Ustaz? Bila kita bersiaran kat konti dengan kawan-kawan, DJ Pian, DJ Faiz, ada lagi kawan-kawan kita DJ Maslina, DJ Mona, DJ Siti ada, DJ Fairuz ada kan. Kita pun rasa begitu rapat, dekat, berbisik-bisik itu, harap sampai juga Ustaz kan kepada rakan-rakan pendengar kita. Sebab itu yang kita nak utamakan, untuk berikan saluran itu kepada sampai kesannya untuk semua pendengar, dan kita pun dapat manfaat insya-Allah. Jom kita nak teruskan lagi munajat kita Ustaz. Kita nak berikan kepada abang-abang makhari kita dengan persembahan alunan lunak suara mereka Ustaz. Hari ni kita sikit-sikit je lah Ustaz. Ya Ustaz. Bisik dengan FB kita. Itulah. Saya tengok makin meningkat ni view kita. Ustaz suruh saya bisik juga dekat kawan-kawan dekat Facebook kita ni. Sebab apa Ustaz? Tahniah juga dan terima kasih kepada AJK Pengurusan Masjid Sri Sendayan yang sama-sama turut berkongsikan channel ke dalam platform media sosial mereka pada malam ini. Masya Allah. Dan Alhamdulillah kita sebar-sebarkan lagi. Teruskan like, komen, share banyak-banyak. Dan untuk kita tuliskan, titipkan lagi apa yang boleh kita belajar pada malam ini. Ustaz, boleh ke Ustaz? Saya dah bisik dah. Saya bisik pula dekat abang-abang makhari kita. Abang makhari kita, jom. Bisikkanlah untuk hati-hati kita, pendengaran kita. Silakan. رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي دعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي
رحمك يا رب العباد رجائي رجائي ورضاك قصدي فاستجب لي دعائي دعائي وحماك أبغي يا إلهي راجيا وحماك أبغي يا إلهي راجيا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا منك الرضا فاجد بولائي Allah, Allah, Allah. Masya Allah. Cukup ke bisikan itu, tuan-tuan, perempuan? Nak lagi tak? Allah, Allah, Allah. Sentiasa kita dahagakan. Kalau selalu kita mendengarkan bisikan ini, apatah lagi kalau setiap kali bisikan itu juga diselitkan dengan nama Allah, dengan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita kena kenal erti cinta itu, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Baik, bila cakap tentang cinta, Ustaz, kita baru saja meraihkan hari ulang tahun kemerdekaan, Ustaz. Dah 66 tahun kita berada di hari mencapai kemerdekaan itu. Selalu kita mendengar, Ustaz, dah mencapai kemerdekaan itu satu ruang yang sangat besar manfaat kepada kita. Tetapi Ustaz, bagaimana pula untuk mengisi kemerdekaan itu, Ustaz? Jom Ustaz, kita nak bawakan sedikit, Ustaz, penghayatan cinta ni, Ustaz. Kita tengok kepada cinta kepada negara kita, Ustaz. Kita nak tahu, Ustaz, bagaimana cinta itu akan terus mekar melibatkan panduan agama Islam kita. Silakan. Bismillah. Okay. Apabila para Maqari bermunajat, dan itu munajat kita semua, yang kita kata apa yang ada pada si hamba rajian, yang ada pada kami ya Allah hanya harapan. Apa yang kami pinta dari harapan kami radian, yang kami pinta adalah redha Allah Subhanahu wa taala. Kerana saya DJ Syafiq macam nak bagi cadangan, Ustaz. Orang duk healing IKIM station healing anda. Oh, Ustaz, tagline DJ Faiz, ingat IKIM healing anda. Station. Ha? Station healing anda. Oh, okey, Ustaz. Ustaz bagi dah tahu. saja je. Saja. Ya. Tapi sebab manusia hari ini apabila mereka gagal mengurus dunia menguruskan mereka. Dan dunia sangat kejam bila diuruskan kita. Dunia akan menjadi tempat yang penuh nikmat hanya apabila kita mampu menguruskan dunia itu. Saya teringat semua yang dikasihi sekalian, cuba bayang ketika utusan datang bergegas daripada arah Parsi, DJ Syafiq, dan utusan memacu kuda dengan begitu deras, dalam keadaan di tengah padang pasir, dalam keadaan terik, dalam keadaan dengus bunyi yang pada ketika itu, dan kemudian dia hanya nak serahkan kepada Sayyidina Umar satu berita. Apa berita dia? Parsi telah jatuh di bawah telapak kaki umat Islam. Saya tak nak cerita tentang bagaimana kekayaan yang dikatakan bahawa unta pertama sampai ke gerbang kota kota Madinah. Unta yang memikul kekayaan kerajaan Parsi masuk dalam Baitul Mal. Unta pertama berada di gerbang kota Madinah. Unta terakhir masih berada nun di Parsi. Kekayaan makin banyak, makin banyak, makin banyak. Kenapa semua yang dikasih sekalian? Kenapa rajian, radian? Kenapa munajat kita pada malam ini? Sebab manusia seandainya dia tidak boleh urus dunia, dunia urus dia.
Dan dunia bila mengurus manusia, dunia akan kejam kepada manusia. Sayyidina Umar Ibn Khattab, Ibn Naufal, Ibn Abdul Uzza, Ibn Riyah, Ibn Abdullah, Ibn Qurtib, Ibn Razzah, Ibn Adi, Ibn Ka'ab, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihr, Al-Quraisy, Al-Adawi. Satu hari Syafiq, dia berjalan, tiba-tiba macam kita lah, kadang-kadang jalan satu tempat yang ada air condition, kita rasa dingin, rasa sedap. Betul. Tiba-tiba Sayyidina Umar, dia rasa dalam hati dia ada perasaan dingin. Apa perasaan tu tuan-tuan? Bisikan dalaman kata, wahai Umar, engkau sekarang seorang emperor. Masa tidak tuan-tuan, kerajaan Empire Parsi sekarang di bawah sandal Sayyidina Umar. Tuan-tuan boleh tengok apa ditulis oleh Michael H. Hart dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Persons in History, dan letak nama Sayyidina Umar salah seorang. Dan saat itu tuan-tuan, kenapa kita munajat? Sayyidina Umar tiba-tiba hanya sesaat, terdetik sesaat dia sedar. Dan saat dia sedar, apa yang dia buat kepada pembantu dia? Dia kata, wahai pembantuku, tolong panggil Khabbab bin Arad. Wahai pembantuku, tolong panggil Khabbab bin Arad. Sayyidina Umar balik ke rumah, maka pembantunya mencari di celah-celah di masjid, di pasar, di mana Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad. Maka datanglah bergegas-gegas Khabbab bin Arad dan pembantu ke rumah kecil Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar di sini dan Khabbab bin Arad berhadap-hadapan. Maka dalam keadaan tunduk setelah memberi salam, Khabbab bin Arad bertanya, apa yang aku boleh bantu wahai Amirul Mukminin? Apa kata Sayyidina Umar? Ya Ustaz. Khabbab, macam saya cakap dengan Syafiq. Saya Ustaz. Khabbab, boleh tak minta aku nak tengok belakang engkau? Allah. Wahai Khabbab, aku nak tengok belakang engkau. Maka Khabbab pun memaling tubuh dia, mengangkat jubah dia, menyingsing, dan kemudian sehingga seluruh belakangnya dilihat dan dilihat oleh Sayyidina Umar. Saat seluruh jubah tersingkap dan nampak belakang tubuh Khabbab bin Arad, seluruh bilik tersebut yang dengar hanya raungan Sayyidina Umar Al-Khattab menangis dengan tangisan yang sangat kuat. Dan saat Sayyidina Umar memegang tubuh belakang Khabbab bin Arad, semua yang dikasih sekalian, kenapa Sayyidina Umar menangis? Kenapakah seorang yang baru menjatuhkan kerajaan Parsi menangis? Kenapa orang yang tadi kita bincang, andai dunia tidak kita urus, dunia akan urus kita. Dan saat dunia mula urus, manusia hilang pertimbangan. Dan manusia akan guna segala upaya yang ada, dan akan ramai yang tercedera dan menderita. Tuan-tuan, apa yang ada di belakang tubuh Khabbab bin Arad? Siapa dia Khabbab bin Arad? Khabbab bin Arad adalah salah seorang yang awal memeluk agama Islam. Allah. Ketika dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya yakin kalau seluruh kita, jom kita cuba gemakan Masjid Sendayan ini, semangat kita supaya bagi semangat kepada IKIM supaya terus sebarkan kalimah ini. Tuan-tuan, sama-sama kita syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tuan-tuan dengar tak? Kita boleh cakap langsung, tak ada masalah. Tapi bukan Khabbab bin Arad. Tatkala Khabbab bin Arad sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, diketahui oleh tuannya apa yang dia kena sepanjang hari dia dibelasah.
rotan disebat ke belakang tubuhnya tanpa henti siang dan malam. Kemuncaknya apa tuan-tuan? Kemuncaknya adalah dibakar api, dibuat unggun dan diletakkan satu panggang, dan Khabbab bin Arad dibaringkan di atas panggang tersebut sehingga dengar bunyi bagaimana daging dan lemak yang terbakar dan menitis, sehingga sejarah menyatakan bahawa api tersebut padam kerana peluh dan lemak yang turun pada ketika itu, dalam keadaan Khabbab bin Arad bertempih Allah. Dan Sayyidina Umar menangis sambil dia sebut pada diri dia, wahai Umar, bagaimana mungkin sebegini manusia yang telah menerima agama saat agama aku dapat dan berkembang, tiba-tiba aku menjadi orang mengambil kesempatan di atas agama yang inilah darahnya, inilah peluhnya, inilah sakit dan susahnya. Ya Syafiq, kita tentu nak dengar lagi kan? Allah. Tetapi tuan-tuan, berpaling Khabbab bin Arad dan dibuka serban dia. Dan sekali lagi Sayyidina Umar menangis. Sekali lagi Sayyidina Umar menangis. Sebab di atas apa yang dilihat oleh Sayyidina Umar adalah kepala yang tuan-tuan bayang pedang yang dibakar sehingga bertukar menjadi warna merah. Dan pedang itulah ditekuk ke atas kepala Khabbab bin Arad dalam keadaan menggelitis kesakitan. Dan sekali lagi dia menyebut Allah, Allah, Allah. Dan Omar kata pada diri Omar, sebab kemerdekaan sebenar, kita buang dunia, jadikan dunia sembah Allah, sama dengan kita sembah Allah. Saat itu barulah dunia kita akan memberi kemakmuran kepada manusia. Wa illa falah. Orang Arab kata, kalau tidak, jangan harap. Maka kita akan hanya berretorik tentang agama, tetapi bukan daripada keikhlasan. Sebab itu rukun pertama dalam munajat adalah ikhlas. Dan kita harap, saya ya Allah, tolonglah untuk ikhlaskan hati pada malam ini. Sebab kita bukan nak IKIM hanya 22 tahun, tetapi kita nak berterusan insya-Allah. Lidah Nabi disambung dan disambung, dan kita semua menjadi saksi insya-Allah, dan mendoakan dengan doa yang panjang agar benar-benar diterima dengan sebegitu baik Syafiq. Amin, 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 insya-Allah. Semoga ikhlas kita itulah yang akan terus hari ini membuat kerjanya, membuat ibadahnya, membuat apa saja tugasan itu kan Ustaz. Semoga itu juga akan diteruskan, keikhlasan itu yang sebenar-benarnya, membawa dalaman hati kita membentuk ihsan yang sebenar-benarnya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Hadirin sekalian, para penonton, sahabat-sahabat yang tengah menyaksikan juga di Facebook Live, kita nak sama-sama lagi semarakkan malam munajat kita pada malam ini, sambil-sambil kita dengarkan tausiah itu tadi juga. Sambil itu kita nak isikan lagi dengan munajat kita pada malam ini Ustaz. InsyaAllah kita nak teruskan lagi untuk bersama munajat yang akan diserikan oleh saudara-saudara Maqari. Silakan. Allah. سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار ربي واجعلنا من الأخيار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار ربي واجعلنا من الأخيار ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى ويحيينا
على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار ربي واجعلنا من الأخيار بجاه المصطفى المختار ربي واجعلنا من الأخيار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار ربي واجعلنا من الأخيار فريح صباح ربي خذي قولي إلى حبي فيا ريح صباح ربي خذي قولي إلى حبي وبثي عنده الأسرار ربي واجعلنا من الأخيار وبثي عنده الأسرار ربي واجعلنا من الأخيار سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا سألت الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار ربي واجعلنا من الأخيار ربي واجعلنا من Allah, Masya Allah Ustaz. Kalau abang-abang Makhar ini alunkan ni Ustaz, saya tak tahu lah Ustaz macam mana. Kalau lepas ni takut-takut mereka takut terlupa Radio IKIM. Tadi maghrib dah ada imam daripada Makhari, Bilal pun daripada Makhari juga. Sampailah sambung ke Isyak Ustaz. Allah Ustaz kan. Dah ada offer letter ni macam mana Ustaz Syafiq. Allah Ustaz. Syafiq. Allah. Ni bisik ni. Bisik. Kalaulah kita buat kerana Allah, takkanlah nak tinggalkan IKIM. Allah, itulah saya risau. Jangan lupa IKIM nak, abang-abang Makhari kita. Masya Allah, suara apa sedap. DJ Pian duk tengah tunggu nak bagi lagu DJ Pian. Allahu Akbar Khari. Allahu Akbar. Baik, bukan saya juga yang kata Ustaz, tapi ramai juga yang komen dekat dalam media sosial kita ni. Masya Allah, kita ada Nurul Haiza, Syarimah Sabri, Zainab Hamzah, Surena Ramli, ramai lagi. Cik Nasir daripada Perak pun ada juga. Allahu Akbar. Inilah dia Ustaz, kalau kita laksanakan apa sahaja Ustaz dengan ikhlas dia, dengan penuh rasa hati yang terbuka, saya kira dari Perlis sampai Lahad Datu, malah satu dunia yang sedang menyaksikan malam munajat bersempena dengan ulang tahun penubuhan Radio IKIM ke-22 tahun ini, semuanya dapat manfaat. Masya Allah. Ini yang kita nak sebenarnya, untuk sampaikan lagi apa yang bermanfaat pada malam ini. Dan terima kasih yang like, yang komen, yang share ini. Masya Allah, semoga Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepada anda. Asbabnya kita nak berikan, kita kongsikan yang baik-baik. Baik Ustaz, kita nak teruskan lagi Ustaz perkongsian kita. Kalau cakap tentang cinta, dia pendek ya Ustaz. Cinta pendek. Tetapi Ustaz, bila kita tengok maknanya Ustaz, jauh ke sana Ustaz. Oh kan, tengok laluannya berkembang mekar Ustaz kalau cakap pasal cinta. Dan cinta itu kalau lebih rapat lagi, kita nak tahu dengan lebih erat, iaitu cinta kepada apa yang kita tengok pada hari ini, tanah air kita Ustaz.
pernah kita dengarkan Ustaz, barang siapa yang cinta pada tanah air kita, itu sebahagian dari iman kita Ustaz. Jom Ustaz, kita nak buka sedikit laluan ini Ustaz. Silakan. Baik, semua yang saya kasihi, memang perkataan itu kemudian menjadi popular apabila negara-negara Islam berkembang sehingga menuntut ahlul watan mereka mengisi pembangunan dalam negara mereka. Dan kita tahu bahawa saya melihatnya sebab cinta ni dia adalah satu fitrah. Dan para pengkaji jiwa apabila mereka mengkaji tentang cinta kepada negara, sehingga mereka bertanya, cinta kepada negara ini adakah dia juga termasuk dalam fitrah semula jadi yang tak perlu kita belajar? Sebab kita pergilah ke mana-mana dalam dunia ini, orang akan sayang kepada tanah tumpah darah dia. Walaupun negara tersebut kita tengok Masya Allah tak ada apa pun, tetapi kita bercakap dengan ahlul watan, penduduknya, dia penuh perasaan bangga. Kan itu semua yang dikasih sekalian. Kalau kita tengok dalam kajian dan kemudian dikaitkan dengan Nabi SAW, kita akan dapat lihat ketika Nabi keluar pada 27 hari bulan Rejab, hari ataupun malam Jumaat, Nabi keluar daripada rumah Nabi untuk melakukan hijrah. Dan ketika Nabi pusing kepada tapak laluan yang kemudian dikenal sebagai Hayyu Hijrah, sebelum Nabi menaiki dan mendaki gunung ataupun Jabal Thur dan bersembunyi dalam Jabal Thur. Dan Nabi lalu di satu tempat yang benar-benar Nabi nampak ke dalam kota Mekah dan Nabi nampak ke Kaabah pada ketika itu. Dan Nabi menangis. Nabi leleh air mata. Nabi nak tinggalkan bumi Mekah dalam keadaan leleh air mata. Dan Nabi sebut, andainya orang Mekah tak keluarkan aku tak keluar daripada bumi ini. Dan kemudian ketika Nabi meninggalkan, melihat makin jauh Mekah setelah Nabi turun pada satu hari bulan, saya sebut tadi bulan apa tadi? 12 hari bulan? Safar kan? Saya sebut Safar ke Rabiul Awal? Safar ya? Terima kasih Syafiq. Itu yang pentingnya orang dekat kena bisik. Kena bisik Ustaz. Wah. Dan Nabi turun daripada Jabal Thur pada satu Rabiul Awal. Dan kian jauh perjalanan Nabi dan Nabi toleh kian jauh Mekah. Perasaan Nabi dan begitulah para sahabat, para muhajirin yang meninggalkan Mekah. Sehingga pada tahun Nabi akan keluar berperang dengan orang-orang Quraisy. Kita pergi ke Madinah dan kita akan jumpa satu telaga yang Nabi bermalam di sana dan Nabi tumpahkan pandangan kepada kota Madinah dan Nabi bermunajat pada Allah, sedangkan bumi Madinah bukan bumi tanah tumpah Nabi, tetapi bumi di mana Nabi berada di bumi tersebut. Dan di situ Nabi SAW menangis berdoa pada Allah, wahai Allah, campakkanlah dalam hatiku ini sayang pada Madinah seperti mana aku sayang pada Mekah. Berikanlah aku lebih lagi ya Allah. Dua peristiwa ini yang menyebabkan ulama menyatakan bahawa kalau begitu kasih sayang kepada watan, di mana tanah tumpah darah kita untuk kita bangunkan. Dan kerana itulah saya teringat kata-kata yang sangat masyhur diingatkan kepada kita, fi ayyi ardin tata'u fa anta mas'ulun bi islamiha. Di bumi mana kamu berada, kamu akan ditanya oleh Allah bagaimana kamu islamkan bumi tersebut. Maknanya bagaimana kamu amalkan. Cuma Syafiq, saya takut saya terlupa dan mungkin rakan-rakan kita dalam gelombang perbincangan kita, munajat kita pada malam ni dekat dengan saya pegang-pegang lah ya. Kena bisik. Kan? Biasanya Ustaz Jalal yang dekat dengan saya kan. Tapi hari ni dia mungkin kan Ustaz. Lepas datang Sendayan ni lain pula Ustaz Allah. Selepas dia selfie depan pemenara tadi kan. Dia punya semangat kesendirian tu dah lebih berbanding pada kita Syafiq. Jangan lupa lah Ustaz Jalal, jangan lupa kira kami ni Ustaz Boleh Ustaz? Allah. Gurau Ustaz. Dan semua yang dikasih sekalian, cinta kasih kepada bumi yang disebutkan tadi, Islam itu
dia mesti ada dua benda. Kalaulah kita tanya siratan helix yang ada pada DNA Islam, sampai ana muslim, ana mukmin, ana muttaqin, ana muhsin, yang kita ulang bila Allah sebut dalam Al-Quran, maka apakah yang mesti ada semua yang dikasih sekalian sebagai pengisi ke dalam sebuah negara? Maka yang pertama, al-imanu billah. Ya, sebab tu dalam konteks rukun negara, Ustaz, ni head boy ni, masa sekolah dulu, DJ Pian, ni head boy ni, pertama sekali bila dia ikrar, dia angkat apa? Dalam rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Sebuah negara yang kita cintai ini meletakkan bahawa rukun yang pertama bagi sebuah negara ini, agar tiang, cuba bayang, rukun adalah tiang, maknanya tiang negara kita pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan. Dan bagi kita sebagai Muslim, kita faham bahawa kepercayaan itu adalah merujuk bagaimana kita itu benar-benar tunduk kepada pencipta alam dan bumi ini. Semua yang dikasih sekalian. Yang kedua, DNA yang kedua, yang pertama adalah keimanan kepada Allah. Yang kedua ialah, nak jawab dulu ke nak nasyid? Qari akan bawakan taranum dulu, Ustaz. Okay. InsyaAllah. Qari nak taranum. Saya Allah. kalau masa, yalah, kita kalau usrah nurani pun mana boleh lawan DJ. Allah. Jadi kalau DJ suruh berhenti untuk taranum, kita dengar taranum dulu tuan-tuan. InsyaAllah. Silakan. InsyaAllah. Kita nak taranum sikit. Ustaz Jalal, ada dua DNA Islam yang kita nak, dan inilah yang dibawa oleh IKIM, dan inilah yang patut diamalkan oleh semua orang, dan kita nak bincang dalam munajat kita pada malam ni, insya-Allah. Silakan. Kita nak taranum sikit, ada request ni, permintaan. Silakan abang-abang makhari kita. Ustaz ada surah apa ke untuk di أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا هل تذكر ذياك الرجل إذ جاء نبيا قد جعل للرحمة فيضا معطاء عن يوم الساعة قد سألا جزى الله عنا سيدنا محمدا
وسلم معه وآله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه Allah, Allah, Allah. Masya Allah. Munajat itulah sebenarnya yang akan terus dekat, eratkan lagi hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita terus menjagakan lagi dengan perhubungan kita dengan Allah. Di samping kita eratkan lagi perhubungan kita sesama manusia. Itulah dia cinta sebenar, Ustaz. Tadi sebelum kita nak berehat tenang-tenang bersama dengan saudara-saudara Maqari kita, Ustaz, Ustaz ada sebutkan berkaitan dengan DNA, Ustaz. Wow, kalau saya imbas kembali, Ustaz, dalam sains kita, Ustaz, DNA ini, Ustaz, kalau kita tengok, kita kaji, kita ikut, kalau dalam tisu-tisu manusia ini pun, kalau kita dapat cari teroka, ia akan dapat saluran-saluran generasi demi generasi, Ustaz. Masya Allah. Dan DNA ini jugalah yang Allah cipta, yang sangat hebat kekuasaan Allah itu, Ustaz. Dia boleh berkembang, dia boleh mekarnya sehingga beberapa generasi kita boleh tahu siapa mak ayah kita boleh tahu siapa adik-beradik kita boleh tahu siapa saudara-saudara kita. Ustaz, DNA tadi, Ustaz, silakan. Sebagai satu analogi untuk kita nampak, yang pertama. Yang kedua, semua yang dikasih sekalian, yang kedua adalah DNA agama Islam adalah, tapi dia Syafiq ni tak best lah. Saya baru nak cerita, dia cerita dulu. Allahu Akbar, Ustaz. Saya kembangkan ikut sains, Ustaz. Boleh? Betul ya? Kena ke belakang balik, Ustaz, macam mana? Boleh. Macam ni. Sebab DNA Islam yang kedua adalah hubungan dengan manusia. Allahu Akbar. Hubungan dengan manusia. Ya. Maknanya, bagaimana mungkin kita kata saya seorang Muslim tetapi tidak mengembangkan hubungan yang sangat hebat terhadap manusia dan terhadap makhluk. Dan semua yang saya kasih sekalian, sebab ada setengah, mungkin saya menyebut kepada kelemahan kefahaman kita terhadap agama. Ada orang dia rasa bahawa, contoh dia datang ke masjid yang indah ni, ya Ustaz, Tuan Imam kita datang ke masjid ini, maksudnya jamaah, bukanlah contoh saja. Dia datang dan dia kata, saya nak menyembah Allah, ana nak membesarkan Allah. Maka dia masuklah dan dia tak peduli kepada saudara-saudara dia. Dia tak peduli, dia tak senyum pun.
Dia tak salam pun, dia tak tegur pun, dia tak peduli pun. Dan kalau dalam rumah Allah tak peduli, tak salam, tak sapa, tak senyum, bagaimana mungkin nanti kat luar nak salam, nak senyum, nak sapa, nak beri santun kepada saudara-saudara kita yang lain? Cuba bayang semua yang dikasihi sekalian. Untuk itu, kalau kita sebut, semua kita percaya pada malam ini bahawa tiang agama Islam adalah solat. Semua percaya. Tetapi apa definisi solat? Solat itu adalah af'alun wa aqwalun muftatahatun bitakbir. Satu perkataan atau perbuatan yang dimulakan dengan takbir, maknanya Allahu Akbar. Solat adalah tentang munajat kita ataupun mi'raj kita dengan Allah. Tetapi macam mana kita nak berhenti solat? Syafiq, macam mana kita nak berhenti solat? Berhenti solat? Nak berhenti solat. Ini tengah munajat dengan Allah ni. Wa muhtatamatun bitaslim. Dihabiskan dengan salam. Ustaz. Saya duduk kat sini. Assalamualaikum warahmatullahi. Daripada depan ni, sebab Nabi bila bagi salam, dia bagi salam, baginda Nabi bila bagi salam, sampai orang belakang akan nampak putih pipi Nabi. Ini bukan nak jual produk putih-putih pipi, tuan-tuan. Maknanya Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba dah habis solat, mulut inilah yang kemudian mengata saudara Islam. Orang kata, boleh brain ke? Tadi baru mulut ini cakap, Assalamualaikum, keselamatan itu ke atas kamu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalaulah solat itu tiang agama dan dia terbina dalam diri kita saat kita besarkan Allah. Sebab itu DNA yang pertama. Dan yang kedua, DNA yang kedua adalah akulah orang yang kemudian memberi kesejahteraan kepada manusia lain. Saudara Islam kita, saudara yang duduk sama-sama dalam negara kita atau siapa saja yang duduk di atas muka bumi ini. Sebab tu pernah seorang sahabat bertanya pada Nabi. Sebab DJ Syafiq mesti dia nak minta nyanyi lagi, ya. Jadi sebelum DJ Syafiq diminta, ya, saya kena buat persiapan. Lupalah pula tadi DJ Syafiq. Dia ini sambung Ustaz yang kedua. Kesejahteraan. Macam mana? Salam kan? Sambung lagi. Dalam hadis Nabi kan, saya nak cerita hadis Nabi SAW. Sebab inilah yang akan jadi bila hubungan dengan Allah itu mantap, hubungan dengan manusia itu mantap. Maknanya barulah berlaku matematik kasih sayang. Kita hari ini nak buat kasih sayang tapi tak buat alat ayat matematik. Kita tak buat hubungan dengan Allah, kita tak buat hubungan dengan manusia, kita nak equal tu kasih sayang. Kasih sayang takkan berlaku kalau tidak ada hubungan dengan Allah, tidak ada hubungan dengan manusia. Nabi sebut dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kata Nabi kata daripada Ibnu Umar, an Abi Abdurrahman Abdullah Ibnu Umar, bertanya seorang kepada Nabi, ya Rasulullah, ayun nas ahabbu ila Allah? Manusia mana yang paling disayangi oleh Allah? Apa jawapan Nabi, tuan-tuan? Ahabbun nasi ila Allahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling disayangi oleh Allah ialah orang yang paling banyak beri manfaat kepada manusia lain. Dan Nabi sebut lagi, wa ahabbul a'mali ilallah. Dan amal yang paling disayangi, tadi orang yang paling disayangi, tapi amal yang paling disayangi adalah, kata Nabi SAW, kegembiraan yang kamu campakkan kepada manusia lain atau pada muslim yang lain atau pada mukmin yang lain, kamu campakkan kegembiraan dalam hatinya, atau kamu melepaskan kesusahannya, atau kata Nabi kamu membayar hutangnya, atau kata Nabi kamu memberikan kepadanya makan. Tuan-tuan, mari kita dengar, sebab kita duduk di masjid.
Dan kita semua berniat iktikaf dalam rumah Allah dan munajat kita untuk mendoakan agar IKIM akan jadi jauh lebih cemerlang. Amin. Selepas daripada 22 tahun. Amin. Kata Nabi, wala in amshiya ma'a akhin li fi hajatin lahu ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Kata Nabi, aku berjalan dengan saudara aku untuk aku tunaikan hajatnya, itu lebih aku sayang, kata Nabi, dari aku beriktikaf dalam masjid ini selama sebulan. Cuba bayang apa yang Nabi sedang ajar. Nabi sedang ajarkan kepada kita matematik kasih sayang. Sebab bila kepercayaan kepada Tuhan, kita kepercayaan kepada Allah bercampur dengan hubungan yang kita beri pada manusia, maka lahirlah kasih sayang dalam negara kita yang kita cintai. Dan Nabi bukan syarah macam saya syarah, Nabi berjuang. Dan kita semua dan IKIM akan memperjuangkan perkara ini. Sebab kita nak negara yang kita cintai, siapapun yang mendiaminya akan merasai kenikmatan. Sebab kita akan meninggalkan dunia ini, tetapi anak cucu kita akan terus hidup. Dan sebab itulah kita berdoa dalam munajat kita. Dan kita harap Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan. Namun bukan hanya dengan cakap, memahami matematik kasih sayang. Dan kita berjuang insya-Allah. Untuk itu akan lahirlah negara yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin. InsyaAllah Ustaz. Itu dia besarnya nilai manfaat itu. Kalau hari ini kita hidup secara berjiran, kita ambil tahu, kita sebarkan salam, kita sebarkan kebaikan. Mahupun anti, uncle sebelah rumah kita Ustaz, kita sama-sama buat kebaikan, tunjukkan akhlak Islam, pamerkan lagi adab-adab Islam itu, dan imej Islam itu akan terus tersebar Ustaz sampai bila-bila kita harapkan insya-Allah ya Ustaz. Kalau itu manfaat kita dengan orang lain. Sekarang kita nak sama-sama dengarkan abang-abang kita beri manfaat pula kepada kita, boleh? Jom kita teruskan lagi untuk tenang-tenangkan jiwa kita, tenang-tenangkan halua telinga kita ini dengan persembahan munajat berikutnya dari abang-abang Maqari kita. Silakan. Allah. قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب ربي 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 يا ربي يا رب ربي يا ربي يا رب قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب ربي 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 يا ربي يا رب ربي يا ربي يا رب أنت عوني أنت حصني أنت غوثي أنت أمني أنت عوني أنت حصني أنت غوثي أنت أمني لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني ففي القيامة أرجو السلام وفي الختام جنات عني ففي القيامة أرجو السلام وفي الختام جنات عني ربي 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 قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب ربي 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 يا ربي يا
مسبل الستر أنت ستار يا غافر الذنب أنت غفار يا مسبل الستر أنت ستار ندى المنادون عند حيرتهم من أنت هادي كيف يحتار ندى المنادون عند حيرتهم من أنت هادي كيف يحتار ربي 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 sama-sama ربي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب ربي 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 يا ربي يا رب ربي يا ربي يا Allah Allahu Rabbi, Masya Allah, bergema-gema dengan alunan munajat ini juga harapnya hati jiwa kita akan terus bergema-gema, bukan saja untuk kita berada di sini, dan gema itu akan terus kekal mekar sampai bila-bila, sehingga membawa kepada laluan-laluan kita yang ke arah lain, yang terus membina hati jiwa kita ini, insya-Allah. Ustaz, segalanya bermula dengan cinta, Ustaz. Apa yang ada berkaitan dengan diri kita maupun masyarakat, maupun apa kerja harian kita, Ustaz, semuanya bermula dengan ikhlas, semuanya bermula dengan cinta, daya cipta kita, dan juga sentiasa kita nak sediakan manfaat itu kepada orang lain, tambah-tambah juga dari samping itu manfaat untuk diri kita. Ustaz, sebagai penghujung ni, Ustaz, apa yang kita boleh jadikan sebagai kesimpulan, Ustaz, supaya munajat kita setiap waktu, setiap masa akan terus bina dan terus jaga hati jiwa kita ini, Ustaz? Silakan. Allahu Akbar. BJ Syafiq. Saya, Ustaz. Ya, dan kita berada Datuk, Doktor, Prof, Ustaz, Masya Allah, Tuan Haji, Masya Allah, daripada Naura, Ustaz Mahathir, dan semua sekir penerbit yang ada di sini, sebenarnya memohon doa daripada semua rakan-rakan yang ada. Kenapa semua yang dikasih sekalian, kalau dalam tadi munajat yang last lakuk tadi yang disebutkan tadi kan, kita biasa dengar orang cakap begin with the end in mind. Kita biasa dengar orang selalu bagi tahu kita bagaimana nak jadi highly effective people. Kita kena begin with the end in mind. Dan tadi munajat yang akhir yang disampaikan kepada Allah adalah bagaimana suara hati kita untuk penentu kepada pengakhiran kita. Bagaimana pengakhiran yang baik? Hari ini kita baik, belum tentu ada nilai sehinggalah kita menyudahkan kehidupan dengan cara yang baik. Dan inilah yang kita harap, segalanya bermula dengan kasih. Dan kita akan pergi ke satu tempat yang penuh dengan kasih sayang, tidak ada sengketa, tidak ada benci, bahkan tidak ada pun perkataan-perkataan yang sia-sia. Sebab perkataannya adalah salam, salam, salam. Orang yang ucap salam nanti akan masuk dalam syurga Jannah Darussalam, dan dia mengucapkan salaman, 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 salama. Dan sebab itu marilah kita praktiskan. Dan sebab itulah Allah jadikan dalam dunia ini ada orang yang sihat untuk bantu orang sakit, orang kaya untuk bantu orang yang miskin. Ada Allah jadikan orang-orang yang pandai untuk membantu orang yang tidak pandai. Dan buatlah semua benda dengan ikhlas. Di hujung ni sikit je mungkin saya teringat, saya macam filem kabur dalam kepala saya, mendengar khutbah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hamid Kish di atas mimbar di Mesir. Dan diceritakan dalam lantungan seorang ulama yang buta ini, dia bercerita tentang satu kisah. Dan saya cuba, dan pada malam ni saya cuba dengar balik bagaimana lantunan suaranya yang bermain dalam perasaan saya.
Dan dia cerita bagaimana yang kita katakan tadi. Jadilah kaya tetapi bukan untuk sombong, membantu orang susah. Jadilah orang pandai, jangan berbangga dengan pandai, jangan pecahkan masyarakat dengan ilmu, tetapi bimbing dan tunjuk. Saya malu dengan Peter Parker, Spiderman. With the great power comes great responsibility. Dia faham, dia belajar ilmu tasawuf. Kenapa dia super power? Sebab lebih kuasa untuk diberi bantu pada manusia. Satu hari dalam khutbah ini, Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Junaid Al-Baghdadi, dia berjalan di satu lorong yang sunyi. Tiba-tiba Syafiq, dia berjumpa dengan seorang lelaki yang terhoyang-hayang dalam keadaan mabuk. Tapi orang Arab ni tuan-tuan, ya, DJ Mona tolong betulkan Datin kalau tersalah. Dek kerana mereka punya ucapan tu adalah Allah, Allah, Allah. Dalam keadaan mabuk, DJ Syafiq dia terhuyung-hayang, dia sebut Allah, 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 Allah. Apa yang dibuat oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi, sebuah lorong kecil di kota Baghdad. Apa dia buat tuan-tuan? Pertama, orang pandai melihat orang yang tidak pandai. Orang baik melihat orang tak baik dalam hati penuh dengan sayang. Dia bukan update dalam status, ambil gambar orang mabuk, tuyung hayang dan kemudian minta like yang banyak. Tuan-tuan, apa dia buat? Nak syarah tausiah macam ni, takkan dia nak dengar kawan mabuk hai kot. Apa dia buat tuan-tuan? Dia ambil ayam bersih, kemudian dia pergi kepada lelaki tersebut yang sedang duduk dan menyebut nama Allah. Dia buat apa tuan-tuan? Dia ambil ayam bersih, dia basuh pada mulut lelaki tadi dengan penuh kasih sayang. Dia basuh mulut tadi dengan penuh kasih sayang sambil berkata, wahai saudara, kalimat yang sangat baik janganlah keluar daripada perkataan, janganlah keluar daripada mulut yang dilumuri oleh benda yang najis. Apa dia buat tuan-tuan? Dengan penuh kasih sayang, dia basuh. Kerana itu je dia boleh buat. Dalam keadaan nak ceramah, takkan nak ceramah tuan-tuan. Kita bukan mabuk, ngantuk pun tak berdengar tuan-tuan. Apa bila nak habis munajat ni, ya Allah, kan? Dia sampai dah bermunajat kat belakang, ya Allah cepatlah habis. Bergurau saja, minta maaf. Sebab Ustaz Imam kita kata orang Senayan okey Ustaz kan? Sporting, Alhamdulillah. Sebab itulah Masya Allah masjid ini didatangi oleh pelancong ribuan orang, Alhamdulillah, Insya Allah. Setelah dia biarkan begitu, dia boleh buat adalah bersihkan mulut lelaki tersebut dan ditinggalkan. Pada malam tu Syekh Junaid Al-Baghdadi dia tidur, dalam tidur dia bermimpi berjumpa dengan seorang lelaki yang begitu bercahaya wajahnya sehingga mengkagumi dia. Dan Syekh Junaid Al-Baghdadi bertanya, siapa kamu? Dia kata, akulah orang yang tadi engkau basuh mulut aku kerana Allah, maka dengan sebab itu Allah menerima taubat aku. Sebab kau basuh tadi bukan sebab engkau hina orang, bukan kau nak marah orang, tetapi sebab dalam hati kau ada sayang kepada hamba Allah yang lain, maka engkau basuh, maka engkau buat kerana Allah, sampai pada Allah, Allah ubah aku, kata dia. Tersentak sebab azan sedang dilaungkan di Baghdad, bukan di Sendayan. Dan azan pertama masih orang tak ada tuan-tuan. Maka Syekh Junaid pun pergi masuk masjid tersebut, sunyi, kecuali nun di satu penjuru dengar orang sedang merintih memohon ampun pada Allah. Ya Allah, banyaknya dosaku ya Allah. Engkau beri pada seluruh ucapan i'tarafna, pengakuan berdosa pada Allah, menangis dalam keadaan menangis dengan tangisan yang sangat berat kerana memohon ampun pada Allah. Sehingga Syekh Junaid dalam masjid yang kosong tersebut, dia datang perlahan, dia pun memegang belakang lelaki yang menangis tersebut. Dia kata, ya Abdullah, man anta? Siapa engkau wahai Abdullah? Siapa engkau wahai hamba Allah? Dalam tangisan dan sedu dia menoleh ke belakang dan berkata,
Akulah orang yang dikhabarkan oleh Allah kepadamu dalam mimpimu, wahai Syekh. Saya ulang sekali lagi. Akulah orang yang engkau dikhabarkan oleh Allah dalam mimpimu, wahai Syekh. Tersentak. Tetapi bukan itu yang saya nak cerita, sebab catatan ini tentu sangat tinggi untuk dibincangkan, bukan untuk kita. Tetapi satu untuk kita adalah, jadilah, buatlah kerana Allah. Wahai ayah yang ada di sini, serulah anak. Bukan kerana dunia, tetapi kerana Allah. Dunia akan mudah bagi anak tersebut. Wahai yang alim yang ada di sini, sampailah kepada masyarakat yang tidak tahu di luar sana, tetapi bukan kerana untuk kita dianggap sebagai megah dan sombong dan pandai, tapi nak bawa mereka pada Allah. Marilah kita buat hanya kerana Allah. Dan saya yakin 22 tahun berjalannya IKIM tidak lain dan tidak bukan kerana Allah. Sebab seluruh hamba Allah ini nak dibawa, bukan kita yang merubah manusia, kerana manusia seperti dalam hadis yang selalu diamalkan oleh Nabi menurut Anas ibn Malik daripada Imam Tirmizi, yang merubah manusia adalah yang membolak-balikkan hati manusia itu, dan yang membolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga insya-Allah kita bermula sekali lagi di sini untuk terus kita bermula dengan kasih sayang. Syurgalah tempat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, insya-Allah Ustaz. Semoga Allah terus kekalkan hati kita, jiwa kita ini, juga apa saja panduan-panduan yang sentiasa berikan manfaat adalah untuk agama, bangsa dan negara kita yang tercinta ini. Sebab itulah asbabnya kita mulakan segala yang bermula dengan cinta itu akan terus mekar dan juga diperhebatkan lagi, diperkukuhkan lagi insya-Allah. Selaras dengan nilai teras pembinaan negara madani itu, adanya kemampanan, adanya kesejahteraan, adanya daya cinta, adanya hormat, adanya keyakinan dan adanya ihsan. Semoga terus kita perhebatkan dengan teras-teras ini untuk menyebar luas lagi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Zuramli atas tausiah yang dibawakan Ustaz. Masya-Allah. Kalau ikutkan nak sambung lagi Ustaz sampai pukul 1 pagi, boleh ke? Boleh Ustaz. Masya-Allah. Tapi pihak penerbit Puan Hajar Fairuz kata dah timing dah tu Syafiq, kan? Allah. Kita sambung nanti dekat Radio IKIM pula insya-Allah. Dan nak terima kasih kepada abang-abang makari kita yang sama-sama sediakan halwa telinga ke Ustaz? Macam mana Ustaz? Halwa hati ke? Semualah bila kita dengar ni boleh mengubah jiwa kita, boleh memberikan manfaat hati kita ini, kan? Sanubari kita ini, semoga terus kita dengarkan alunan-alunan yang baik-baik ini untuk jadikan sebagai satu laluan yang boleh kita healing Ustaz dengan ayat-ayat Allah, zikir-zikir, nama-nama Nabi. InsyaAllah semoga itu akan terus mekar yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih kita ucapkan kepada hadirin sekalian, para jemaah yang hadir, ada yang datang jauh, ada yang datang dekat. InsyaAllah seperti apa yang Ustaz pesankan tadi, dengannya permulaan ini semoga baik-baik dan juga pengakhiran kita akan juga penuh kebaikan. Terima kasih kepada Jawatankuasa Masjid Sri Sendayan dan juga bersama NGO Naura Care yang terus serta bersama kita untuk menjayakan majlis kita malam munajat sempena ulang tahun ke-22 Radio IKIM. Jadi insyaAllah saya serahkan kembali kepada pengacara kita DJ Haji Faiz. Silakan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kita pada kali ini kita dengarkan perkongsian malam munajat sempena ulang tahun ke-22 Radio IKIM. Terima kasih buat Al-Fadhil Ustaz atas perkongsian ilmu munajat kita. Syarat pertama tadi ikhlas. Semoga Allah kurniakan keikhlasan buat kita semua dalam sama-sama kita menyebarkan apa juga yang kita dapatkan pada malam ini. InsyaAllah dapat anda dengar dan hayati Radio IKIM sampai-sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain. InsyaAllah terima kasih juga buat rakan setugas Syafiq Saleh dan juga Syafiq duk abang adik Syafiq. Adik-adik Makori. Dia duk abang, dia mungkin dia rasa dia muda malam ni. Tak apa, alhamdulillah apa pun. Terima kasih buat sahabat-sahabat Makori kita. Dan waktu ini saya nak mempersilakan Encik Muzaffar Abdul Rahim, Naib Pengerusi Naura Care Malaysia, untuk menyampaikan sedikit cenderamata kenangan untuk majlis malam munajat kita pada hari ini. Untuk itu saya mempersilakan Encik Muzaffar Abdul Rahim dan seterusnya saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri Abu Zarim, Imam Besar Masjid Sri Sendayan. Silakan Ustaz.
Terima kasih Ustaz untuk tuan rumah menyediakan lokasi yang sangat istimewa dan indah ini pada malam ini. Terima kasih juga rakan-rakan qaryah dari Masjid Sri Sendayan dan juga sekitarnya. Seterusnya dipersilakan Yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti, Pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih yang berbahagia Datuk atas kesudian bersama-sama kita menjayakan majlis pada malam ini sempena dengan ulang tahun ke-22 Radio IKIM, malam munajat kita hari ini. Seterusnya persilakan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih Doktor. Seterusnya dipersilakan Tuan Haji Mahathir Syahrudin, Pengurus Besar Radio IKIM, untuk penganjuran malam munajat bersama-sama dengan rakan kerjasama kita Naura Care Malaysia dan juga Masjid Sri Sendayan. Saya seterusnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali untuk menerima cenderamata kenangan daripada pihak Naura Care. Terima kasih Ustaz untuk ilmu hari ini. Juga buat rakan setugas saya Syafiq Saleh atas pimpinan malam munajat kita pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan buat Encik Muzaffar Abdul Rahim. Terima kasih buat rakan-rakan saya Syafiq Saleh dan juga adik-adik Maqari kita atas persembahan malam munajat hari ini, mendendangkan halwa telinga untuk kita peringatan demi peringatan pada semua yang menyampaikan tausiah Ustaz tadi. Alhamdulillah, yang catat boleh kongsi-kongsikan, yang menonton di Facebook Live IKIM FM, juga yang bersama-sama di Facebook Live Masjid Sri Sendayan dan juga laman web rasmi www.tvikim.my. Apapun, terus menyokong kami di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita ada platform Radio IKIM, kita ada TV IKIM dan pastinya pelbagai informasi-informasi yang akan kami sajikan istimewa untuk anda dalam menyebar luaskan kefahaman Islam kepada semua. Ingat, seperti yang kita pesan tadi, sebar-sebarkan manfaat ini bersama. Untuk itu, saya Faiz Haji Osman, mohon maaf atas sebarang kekurangan sepanjang pengenyalan acara kita pada malam ini. Terima kasih atas kesempatan semua. Ada masa, ada waktu, kita jumpa lagi. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.